Habis nanti usahlah kain macam mamang sikit guli sikit. Biasa bagi guli je yang tahu agak kamera dia. Handphone. Ni sesinya. Nak beli benda, nak beli apa? Kalau ada pergi nak beli benda. Ini baru sikit je, mungkin lepas ni ramai lagi orang hantar bantuan ke apa. Bagi lagi tu bila gapo ada. Baju lagi. Seluar. Bako. Bako nak kena beli lagi. Boigi lagi. Sabung. Jadi beli benda wak perlu. Ini bazir sebab dia sumbangan orang ramai. Tiba-tiba beli cekelak tu. Bolehlah sikit-sikit beli cekelak tu kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazilan, jazakillah. Sama. Jazakillah. Cuba sebut semua jazakillah. Afwan kasira. Subhanallah. Kat sini ya, kat depan ni ya. Kat depan ni. Keluar barang. Masa Ramadan dah. Jadi bila apa ni jadi gini mak ayah tak main. Lepas tu ada tempat ada sabun, ada sabun semua. Baju. Ada apa lagi? Terus ambil gambar dalam ni kan. Ada biji, ada kereta. Dua, tiga. Takbir kali. Allahu Akbar. Takbir. Besar. Tapi tu lah apa? Sungai dia. Tu sungai tu dah. Malam-malam sejuk kat sini. Itu yang sungai ya. Tinggi lagi lah sungai. Ya, terserah pada bomba je semua. Ni air besar kan? Ni pun besar je juga. Tapi Itu apa semua? Itu gelang itu pakai air. Habis ni semua. Habis semua ni. Laju juga. aku tak pernah air tinggi macam ni. Yang lemah ni tahu kan? Lemah ni tahu. Kalau bukan musim banjir, air lagu ni kan? Tak, rendah lagi. Air rendah lagi. Rendah lagi. Jangan tahu ya. Dia tak surut lagi. Tak surut lagi. Ni pun masih besar gini Ustazah. Memang pondok style pondok Kelantan. Warna kecil. Ni yang pondok asalnya. Ya, asal pondok ni. Cara orang dulu pondok. Pondok Pasir Tumbuh lagu ni kan? Tiga-tiga ini pelajar dan 2 orang ustaz. Jadi kita akan mendengar pengalaman mereka menghadapi banjir tu satu hal. Dan mereka ni bertiga yang hanyut
Ya, hanyut di bawah air. Arus ya. Arus. Maksudnya arus tu sungai situ ke? Saya ni. Maksudnya ditarik ke sungai? Tak ditarik ke arah sana. Oh, okey. Jadi boleh tak siapa-siapa mungkin mulakan untuk cerita pengalaman tu? Boleh lah. Sebab ni. Pegang dulu ya. Sebab abang bagi dia pegang. Boleh buka sekejap. Pukul berapa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Muhammad Sufyan bin Kamal. Umur? Umur saya 12. Masa banjir tu apa yang berlaku? Tak apa, kecek Kelantan pun tak apa. Apa? Asal Kelantan? Okey mana? Orang Kelantan. Oh, Kelantan. Ha, kecek Kelantan pun tak apa. Masa saya lemah tu, saya ikut ustaz. Ikut ustaz. Maksudnya masa tu bukan sorang lah, ada ustaz. Okey. Gana boleh lemah sebab air laju. Terjatuh. Gana boleh lemah. Orang lain pergi naik bukit. Lepas tu Saya ikut ustaz. ikut ustaz. Abang air besar tinggi mana hari tu? Masa tu Lepas air tu tinggi air rendah baru. Gendah baru. Lepas tu masa lemah tu air tinggi mana? Air tinggi Bangunan ni. kepala saya. Apa kepala? Maksud masa tu air dah lepas daripada kepala dah. Okey, lepas tu masa lemah buat gapo? Ustaz pegang. Ustaz pegang. Jadi pegang pada ustaz. Ustaz Okey. pegang mana? Ustaz pula berenang. Ustaz berenang. Suruh pegang latar belakang, saya berenang. Okey. Okey, boleh bagi ustaz pula. Okey. Boleh kenalkan diri sikit ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ustaz Syukri lah. Guru Nasani lah. Jadi mula tu kami bertiga tu asalnya nak ambil barang lah. Masa tu air tu Sebab Masa tu air tu tak sampai parah kepala lah. Tapi hari tu masa pinggang. Parah pinggang ya. Saya pun nak ambil borang kahwin dia. Nikah. nak selamatkan Penting nak selamatkan borang tu. dekat sikit. Ah. Betul tak dengar. Ambil borang tu dah. Lepas tu saya berjalan-jalan tu, saya pergi tu rumah saya situ. Rumah saya dekat tu. Lepas tu nak balik tu dalam 10 minit dari rumah tu saya pun rasa tak sedap hati lah. Rasa tu air kau naik, semakin naik tu saya pun keluar. Tu air tu dah sakit dada dah, parah dada dah. Saya pun pergi masjid. Pergi masjid ni, surau ni. Saya tak dia di situ lah. Saya takut dia ni tak hanyut lah. Saya tak di situ dulu. Lepas tu saya tengok air pun semakin naik. Saya pun tak sedap hati kot ni. Saya pun ambil dia pergi jalan tu. Masa nak pergi balik tu lah. Lepas tu ustaz ni duduk mana masa tu? Sama-sama tiga-tiga dah. Masa tu air dah laju nak lintas padang tu dah air dah tolak dah. Air dah tolak. Lepas tu langgar pokok-pokok semua pakai pegang di kat wakaf tu. Ada tu. Ada bangsa tu pegang situ. Lepas tu masa tu hujan kuat lah. Memang hujan lebat lah. Lepas tu saya pun pegang situ dulu. Saya suruh dia naik atas ke chalet tu. Pegang situ. Saya pun tunggu situ tu. Tunggu. Tak sedap hati. Hujan lebat gini naik pasal ni. Parah air. Saya pun pergilah kata. Hanyutlah ke diri kata. Lepas tu suruh dia turun. Masa tu dia pakai baju selamatan dah. Dah pakai baju tu, selamatan. Lepas tu dia pun nak bawa dia. Ustaz ni nak bawa dia ni pergi hanyut lah sekali dengan pakai pokok lah macam mana ikut lah macam mana ya. Biar masa maksudnya pada dalam pokok berjalan. Berjalan. Lepas tu air pun masih makin laju. Lepas tu dia tu pun terlepas daripada ustaz ni. Ustaz ni pun tak ada pokok tu ustaz ni dah letih. Ustaz pandai berenang. Pandai juga berenang. Pandai. Alhamdulillah. Lepas tu terlepas tu dia ada seorang pokok dia seorang. Lepas tu saya pun pegang pokok tu saya pun pergi pokok dia saya duduk kat dia lah. Lepas tu saya pun ukur air parah air tu dah tergelam dah tak dijak kaki dah. Lepas tu saya pun agak-agak macam mana ni kata. Lepas tu saya pun tunggu bomba lah, harapan bomba lah kata. Dalam sejam lah gitu. Bomba datang bila datang bomba ni. Tu saya kata cubalah kita berenang, mana tahu ada talan tolong kan. Lepas tu saya pun suruh dia paut dengan saya berenang.
letih saya pegang dia api. Saya pegang dia api tu air tolak. Saya pun dia api tu. Dia pun kata tepi tu ada paras air tu dah rendah. Tu. Saya pun tak apalah pegang lagi. Saya pun bunda. Sampai air kat ni, sampai air baru air saya paras pinggang. Tu saya pun pergi dalam hutan tu masuk. Tu alhamdulillah lah selamat. Naik bukit. Okey, Ustaz sebelah mungkin boleh cerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Badruddin Al-Amin bin Muhammad. Jadi cerita saya pun lebih kurang sama dengan Ustaz Syukri. Jadi tak okey dah kot. Samalah cerita kami. Ya, dalam tu menempuh macam itu kan macam di ambang maut kan. Hmm. Betul kan? Dalam situasi macam tu. Yeah. Jadi apa kekuatan masa tu? Mungkin ada baca apa-apa amalan ke apa ke? Saya waktu tu memang dah pasrah. Ya Allah, seandainya aku mati, biarlah aku mati, biar dia ni selamat. Ada niat macam tu. Saya pun terus berenang. Alhamdulillah jumpa tempat yang tinggi tu. Lepas tu alhamdulillah lah. Perasan tak tempat tu kat mana? Perasan. Kat mana? Sebelah sana. Lebih kurang tak sampai 100 km tak sampai. 100 km. Tak sampai. 100 meter lah lebih. Ya, mungkin ada apa-apalah masa tu duduk baca surah ke amalan ke tengah lobak apa ada zikir-zikir. Baca Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Serah pada Allah. Ya, masa tu betul. Situasi yang mana kita rasa macam kita tak ada daya, manusia pun mungkin tak mari. Masya-Allah. Okey. Subhanallah. Ustaz ni share apakah maksudnya antara yang dibaca ataupun ialah dipegang sebenarnya yang dipegang dalam hati ketika kita manusia sangat lemah, tak mampu pun nak melawan air, tak mampu pun nak melawan musibah yang sedang berlaku, naik tiba-tiba dengan kehendak Allah, mengingatkan tentang surah Ghafir ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku ni, kan, kesukaran ni, kebimbangan, ketakutan ni kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kalau kita boleh tengok para saya ni lah. Ya, Ustaz. Jadi kalau ikut saya pun macam hapuh lah. Sebenarnya air kalau sungai, tahap ni pun kita tak nak lawan dah. Kan dia punya laju tu pun nampak laju lagi. Bayangkan masa tu dengan air hujan yang lebat dan sebagainya. Okey. Subhanallah. Okey, sekarang kita akan bersama dengan mudir Madrasah At-Tajuddin. Madrasah Tafiq At-Tajuddin. Insya-Allah mungkin Ustaz boleh cakap sikit, boleh ceritakan apa-apa sajalah yang Ustaz nak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya Ustaz Syahiran bin Ismail mudir madrasah ni. Jadi inilah kali pertama lah berlaku musibah macam ni. InsyaAllah lah. Jadi alhamdulillah lah, walaupun barang-barang kita tak sempat ambil, tapi mujurlah nyawa dua ustaz dan pelajar tu terselamat. Dan juga ada dua ustazah yang nak bersalin. Alhamdulillah sihat lah ke lah. Jadi itulah. Jadi kami sangat memerlukan bantuan lah sini untuk memulih semula sini sebab daftar tu hampir 15 hari lagi pelajar nak datang. Ini buat asrama baru ni pun dah runtuh balik lah. Itulah lebih kurang kita. Terima kasihlah banyak pada ustazah dan kumpulan dia datang ni. Ni lah. Pertama datang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Apa ni Ustaz, rasa agak-agak lah kerugian lebih kurang dalam berapa anggaran tu? Anggaran
dalam 200,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apapun alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga khusus kepada sahabat Amal Care di bawah pimpinan Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun dan juga yang mulia Ustaz Tengku Fazli yang sudi berkunjung menjadikan Pusat Tahfiz As-Sakinah di Sega Raub Pahang sebagai lokasi ataupun markas pusat pengumpulan ataupun tempat kita berkolaborasi, bekerja, membantu mangsa-mangsa banjir di Raub Pahang. Secara umumnya tuan-tuan puan-puan semua, kita sebut istilahnya mudah bukan saja Raub tetapi Pahang berduka. Semua, seluruh negeri Pahang. Dan Raub ni antara yang agak teruk juga, dan kita terima kunjungan banyak macam-macam NGO yang datang menghulurkan bantuan, dan saya merakamkan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada semua NGO-NGO yang datang memberi bantuan, dan khusus untuk sahabat Amal Care yang menghulurkan bantuan yang saya istilahkan sebagai luar biasa. Alhamdulillah, dan saya sangat terharu. Bukan hanya sekadar sumbangan bahan-bahan mentah, tetapi insya-Allah hari ini pun dah bergerak satu trak bomba untuk bergerak menuju mencuci lokasi rumah-rumah mangsa yang dalam keadaan kita sebut sebagai tahap kritikal. Mungkin tuan-tuan, kita bayangkan kerja-kerja mencuci ini cukup kita pakai water jet, kita boleh pakai ada air, tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku di sini ialah sebahagian rumah, bahkan banyak juga rumah yang tidak ada elektrik. Sudah tentu kita gunakan peralatan elektrik tidak boleh berfungsi, dan bahkan air pun tak ada. Air pun tak ada. Bayang tengok, bila air tak ada, kita tak boleh nak jalankan kerja-kerja mencuci. Dan sebahagian besar mangsa-mangsa masih lagi berada di PPS. Dan tuan-tuan tengok, cuaca sekarang ni pun tengah mendung lagi, menyebabkan mangsa-mangsa dalam keadaan berdebar. Kalau cuci sekalipun barangkali na'uzubillah, minta lindung, bimbang takut berulang semula. Jadi tuan-tuan, ada yang kami pergi berkunjung rumah, bawa ustazah ziarah, masya-Allah, rumah tak ada, tinggal tangga sahaja, tinggal tiang sahaja, masya-Allah, hancur dengan rumah-rumah sekali. Ada yang sebahagian rumah, ada yang dalam saat ini rumah terbakar. Dalam saat ini 4 jam seorang warga emas boleh duduk di atas siling selama 4 jam, masya-Allah. 74 tahun duduk atas sini. Itulah lebih kurang bingkisan coretan kisah duka di rakyat negeri Pahang, khususnya di Raub. Jadi alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak-banyaklah di atas ya Ustazah, Ustaz, atas bantuan yang luar biasa kepada kami di Raub semalam, dan hari ini telah sampai 300 biji set kit barangan dapur yang tongges, dapur, periuk, kuali, termasuklah trak bomba dan lain-lain lah. Bantuan yang sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, teruskan menyokong sahabat Amal Care, teruskan membantu, tuan-tuan salurkan sumbangan kepada sahabat Amal Care untuk tuan-tuan bantu kami, insya-Allah. Bantu kami, insya-Allah kita bantu orang, Allah akan bantu kita, insya-Allah. Sekian. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan ya Allah di saat titisnya turunnya titisan air hujan darimu ini ya Allah. Kami menadah tangan memohon keampunanmu ya Allah di atas segala dosa yang kami telah buat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami di atas dosa-dosa yang telah kami buat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kasih sayang-Mu ya Allah. Kami pohon rahmat-Mu ya Allah. Kami pohon pertolongan-Mu ya Allah. Bantulah kami ini ya Allah. Secara umumnya ya Allah, Pahang sedang berduka ya Allah. Pahang sedang berduka ya Allah. Rakyat Pahang sedang berduka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami panjatkan setinggi-tinggi syukur kami ya Allah ke hadrat-Mu ya Allah, di atas segala bantuan dan pertolongan yang Kau hantarkan melalui sahabat-sahabat
kami ya Allah yang melalui NGO pertubuhan-pertubuhan dan berbagai pihak yang datang membantu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Lapangkanlah dada mangsa-mangsa banjir di Pahang ini ya Allah. Mangsa-mangsa yang sedang berduka di atas kehilangan ya Allah, bahkan bukan sekadar kehilangan harta benda, bahkan sebahagiannya kehilangan nyawa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, di saat Engkau rentap segala-galanya ini ya Allah, barulah kami sedar ya Allah bahawa segala-galanya datang daripada Engkau ya Allah. Selama ini kami lupa, kami alpa, kami lalai ya Allah. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, di saat hujan yang sedang turun ini ya Allah, jadikanlah dia sebagai suatu rahmat kepada kami ya Allah, dan bukannya bala bencana yang Kau turunkan pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami insan yang lemah ya Allah, kami insan yang hina ya Allah, kami insan yang lemah, kami insan yang hina ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan kami ya Allah. Turunkan rahmat-Mu pada kami ya Allah, turunkan rahmat-Mu pada kami ya Allah. Angkatlah musibah ini daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihani warga emas di kalangan kami ya Allah. Kasihanilah warga-warga emas di kalangan kami ya Allah, sampai terpaksa berada di atas shilling 4 jam 5 jam ya Allah, menantikan bantuan dan pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah anak-anak kecil di antara kami ya Allah, yang mereka diuji ya Allah di kala usia mereka yang terlalu kerdil untuk menanggung bebanan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah, kasihanilah ya Allah warga-warga mereka-mereka yang sakit di antara kami ya Allah, terpaksa hadapi bebanan dan ujian ini ya Allah, di saat mereka menanggung sakit dan derita penyakit mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami terlalu lemah ya Allah, kami terlalu hina di sisi-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, tidak ada daya kuasa dan kekuatan kami ya Allah, melainkan hanya pada Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bantulah kami, tolonglah kami, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, di saat hujan yang Kau turunkan ini ya Allah, berilah rahmat kepada mereka-mereka yang sudi untuk membantu dan menolong kami ya Allah. Berilah rahmat-Mu ya Allah kepada mereka-mereka yang sudi dan membantu kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebagai tazkirah ringkas ataupun kata-kata motivasi, tidak ada kata-kata motivasi ataupun semangat yang jauh lebih baik berbanding kata-kata yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kata-kata yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua, saya tak layak nak sebut sabar, sebab anda lah orang yang hebat sekarang, yang benar-benar sedang diuji dan yang benar-benar menghadapinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ini baru kita 2-3 hari, belum lagi betul-betul balik, tengok, kemas dengan penat dan sebagainya. Jadi kami ni, tim sahabat Amalkan, boleh pusing sikit. Ramai tahu biasa orang hantar macam baju-baju banyak kan. Kita boleh tengok baju-baju ni pihak lain yang hantar, alhamdulillah kan, masing-masing membantu. Jadi kami cuba fikir apakah barang yang belum lagi, yang biasa jarang disediakan, kita cuba memenuhi. Jadi sebelum ini kami dah membersihkan lebih kurang dalam 20 buah rumah dah. Kita datang turun dengan bomba. Jadi hari ni pun ada 14 orang bomba turun, ada pergi ke kawasan sebuah kampung. Mereka dengan tentera mereka gagah perkasa. Jadi dia orang yang bantu. Kami pun sama, lepas ni yang grup-grup lelaki apa semua ni, memang kita akan pergi ke sebuah rumah, bantu untuk angkat pelabut-pelabut. Yang kita pening susah hati sekarang barang-barang rumah tu kan, yang duduk bertunggang langgang, yang dengan berselut apa semua. Jadi apa yang tim kami buat ialah kita akan angkut tenaga-tenaga, angkat-angkat sampai keluar.
kemudian kita guna pilih bomba, bersihkan semua. Sampai licin, maksudnya tak ada lumpur. Paling mencabar bila nak bersihkan seluk-seluk tu lah kotoran yang melekat. Kadang nak kena bau, nak kena, tapi bila guna pilih air bomba tu memang laju. Jadi besok kita turun dengan 2 truk bomba yang besar yang bawa air tu. Jadi insya-Allah kita akan berhubung, maksudnya datang juga dekat pusat ni mana-mana rumah yang nak mula dah pembersihan. Sebab kalau kita nak minta tolong jiran pun susah. Semua dalam keadaan ni nak tolong angkat-angkat tu. Jadi bila kita turun dengan tentera lelaki yang ramai, memang kami cari lelaki yang ramai tu untuk bantu mempercepat. Membesar daripada kecil. Kenapa Puan Ramliza? Subhanallah, terima kasih kepada Puan Ramliza. Kita doakan Puan Ramliza terus kuat, suami, anak-anak yang masih lagi belajar, dan kepada semua yang terlibat banjir pada kali ini, kita sama-sama saling kuat menguat. Nama siapa? Ustaz ajak Ustaz bila dia Subhanallah. Umur berapa? Umur 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar akan bersama dengan Allah dan Allah akan bersama dengan dia. Bersama dengan Allah di dunia, bersama dengan Allah di akhirat, iaitu di syurganya. Memang mudah nak sebut begitu, sebab itu jalan untuk dapat bersama Allah bersama dengan hamba-Nya ni jalan yang sangat susah. Lalu kita terus memilih sabar. Dan orang-orang yang sabar ini akan menerima salam yang istimewa. Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ayat itu Allah berfirman, maksud dia ada ayat yang sebelumnya lagi Allah berfirman, apabila masuknya orang-orang yang sabar ke dalam syurga, lalu para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga. Para malaikat berdiri ni untuk menyambut orang-orang yang sabar masuk syurga. Lalu para malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabarnya kamu di dunia dahulu. Maka mungkin bila kita di mahsyar kelak, kita akan berterima kasih kepada Allah di atas ujian hari ini. Rupanya kerana ujian banjir itulah yang menjadi asbab kita dipilih masuk syurga. Yang menjadi asbab Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Betul tak dosa kita banyak? Dosa saya pun banyak. Ada 4 jenis dosa kita ni. Yang pertama, dosa yang kita tahu, yang dengan kita tak tahu. Ada orang dia buat dosa tak tahu benda tu dosa. Ada dosa yang kita ingat dan yang kita lupa. Mana lagi banyak yang kita ingatkan kita lupa. Yang kita lupa, kita tak ingat dah tahun lepas kita buat dosa apa. Masa kita umur 15, 16, masa dah balik kita buat dosa apa, kita dah lupa. Kemudian dosa yang kita sengaja dengan tak sengaja. Kemudian yang keempat, dosa kecil dan dosa besar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada yang menimpa orang-orang mukmin, sama ada duri yang terkena pada kaki dia, sama ada ketakutan, kesedihan, kehilangan, kebimbangan, apapun ujian bagi orang mukmin, melainkan Allah membersihkan dosa-dosa ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan mungkin dengan asbab ujian ini, kalaulah kita meninggal, kita mati, kita pun tak tahu bila mati kan, kita mati dalam husnul khatimah, kematian yang baik, yang bersih. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebagai penutup, berapa kali penutup Ustazah ni kan, biasa dengan ceramah saya susah Ustazah nak tutup. Tapi kita tak boleh lama sebab banyak tempat lagi kita nak pergi. Sabda Nabi SAW kan, berkenaan dengan apabila kita ni ditimpa oleh ujian dan musibah. Allahu Akbar. Nabi bersabda, Nabi kata, apabila seseorang itu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, Allah akan mengujinya. Lalu apabila dia sabar, dia raba, maka dia akan dapat raba Allah. Nabi kata, orang yang raba dia akan dapat raba Allah. Namun apabila dia marah, maka dia juga akan mendapat kemurkaan Allah. Jadi saya tengok di hadapan saya ni, para wanita, para lelaki, para suami, anak-anak semua ni, subhanallah, semuanya wajah-wajah yang sabar, wajah-wajah yang raba. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan kekal dalam keadaan ini sampailah kita boleh memulakan kehidupan kita, sampailah kita boleh pulih seperti dahulu. Dan yakinlah, bagi orang-orang yang sabar dan raba, Allah gantikan dengan yang lebih baik.
InsyaAllah lepas ni rezeki yang Allah akan beri berlimpah ruah. Kita tak tahu bagaimana rezeki kita, rezeki anak-anak dan hasil dari berkat sabar pada hari ini, insyaAllah. Allahu Akbar. Dan sebagai penutup, kita jemput kepada Ustaz Syahrizan. Ya, silakan. Sengit. Jalan semua dah mendak dari bawah.